Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, alhamdulillah pada malam ni kita jumpa lagi dalam kuliah kita. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah terus memberikan kepada kita berbagai nikmat. Nikmat kesihatan tubuh badan, nikmat waktu yang lapang, nikmat yang paling besar, nikmat iman dan Islam. Dan salah satu nikmat juga nikmat kita mampu untuk terus istiqamah, komitmen dengan majlis-majlis seumpama ini. Dan insya-Allah istiqamah juga dengan kerja-kerja menyebarkan dakwah Islam, menegakkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, insya-Allah. Sebagai mukadimah kuliah kita pada malam ni, saya nak kongsi dengan tuan-tuan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكسروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. رواه الترمذي. Artinya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, daripada Ibnu Umar, semoga Allah Ta'ala meridai kedua-duanya. Ibnu Umar merujuk kepada Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ada dua lagi Abdullah yang banyak riwayat hadis selain daripada Abdullah bin Umar. Di sana ada Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas. Kita dengar Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuksirul kalama bi ghairi zikrillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah memperbanyakkan percakapan selain daripada untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi beritahu jangan cakap banyak, melainkan yang kita cakap tu merupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jadi kalau kita cakap banyak selain daripada zikir?
fa inna kasratal kalami bi ghairi dzikrillah ta'ala qaswatun lil qalbi. Kata Nabi, maka sesungguhnya banyaknya bercakap-cakap selain daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah menyebabkan hati seseorang menjadi keras. Itu akibat dia. Kemudian Nabi sambung lagi, wa inna ab'adan nas minallahil qalbu qasi. Dan sesungguhnya sejauh-jauh manusia daripada Allah Subhanahu wa taala ialah mereka yang berhati keras. Subhanallah. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi tuan-tuan, hari ini ketandusan jiwa. Tandus ni jaranglah kita guna, ni bahasa tinggi. Bahasa kita ni kita panggil kering. Baru ni musim kemarau panas, bendang kering. Mekah tanah-tanah. Lah dah hujan dah, ayak banyak balik. Jadi jiwa kita jiwa yang tandus, jiwa yang kering. Kering daripada iman, kering daripada hidayah, kering daripada sifat takwa, wa na'udzubillah. Tapi itulah realiti yang berlaku dalam masyarakat kita hari ini. Suatu penyakit yang sangat ketara di tengah-tengah masyarakat kita. Ramai manusia tuan-tuan yang selalu bersusah hati, selalu gelisah, dan selalu tidak merasakan ketenangan fikiran dalam kehidupan mereka, walaupun hakikatnya mereka sudah memiliki segala macam jenis kemudahan yang dihasilkan oleh teknologi moden pada hari ini. Dari segi material, kebendaan, semuanya serba-serbi lengkap. Tapi dari segi jiwanya, hatinya resah, gelisah, tak tenang, berserabut. Bahkan jutaan wang telah dimilikinya, namun kepuasan hidup masih belum dapat dirasainya. Ini semua berpunca daripada hati yang keras. Hati yang keras, jiwa yang tandus, dan mata yang tidak pernah menitiskan air mata. Mata yang tidak pernah menangis kerana takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jarang-jarang teriak. Itu hati keras. Dan kekerasan hati ini, salah satu puncanya adalah disebabkan daripada banyaknya kita bercakap-cakap perkara-perkara yang tidak ada faedah. Perkara-perkara yang tidak ada hubung kait dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran banyak ayat Allah Ta'ala beritahu pada kita, uzkuruni azkurkum, ingatlah pada aku, nescaya aku ingat padamu. Ayat yang lain, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub, hanya saja dengan mengingati Allah maka hati kamu akan menjadi tenang. Orang yang tak ingat pada Allah, perumpamaannya seperti masalul hayy wal mayit, seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Dia hidup tapi dia tak ingatkan Allah. Dia macam orang yang dah mati. Wa na'udzubillah min dzalik. Ingat Allah. Ingat Allah. Bulan lepas, kalau tuan-tuan masih ingat, saya sebut pada tuan-tuan satu doa yang diajak oleh Rasulullah SAW kepada sahabat yang bernama Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi kata dekat Muaz, wahai Muaz, aku sangat mencintaimu. Oleh itu janganlah sekali-kali engkau lupa ataupun meninggalkan membaca doa ini setiap kali sesudah salat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kita minta Allah tolong kita supaya kita boleh sentiasa berzikir, ingat kepada Dia. Jadi tuan-tuan, hati keras berpunca daripada kita banyak cakap perkara-perkara yang tak ada faedah dan tak ada hubung kait dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Lihat saja di sekeliling kita, macam-macam orang, macam-macam fi'il. Dan kita ni disebut sebagai
hayawan natiq, binatang yang boleh berkata-kata. Tapi kita Allah bagi akal. Itu beza kita dengan binatang. Kita boleh bercakap dan kita ada akal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya? Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baik kejadian indera, panca indera, untuk kita merasa, untuk kita berkata-kata, guna kita punya lidah. Lidah kalau kita potong, habis, tak boleh cakap. Tapi boleh rasa lagi, kan? Dekat lidah kita macam-macam rasa kita boleh. Mansam, manis, pahit, tawak, semua ada kat situ. Tapi tuan-tuan, selain daripada guna untuk merasa makanan, minuman, rezeki Allah Ta'ala, lidah juga berfungsi untuk kita mengalunkan kata-kata, perkataan. Pelbagai jenis bahasa dunia ada. Macam-macam bahasa boleh cakap seluruh dunia ni, guna lidah tu ya. Dekona kat tu, dekona kat ni, kan? Kalau bahasa Tamil, cara bahasa Tamil lah, tergeliat habis semua, kan? Kalau lahjah Arab, dia kena belajar tajwid, lidah ada, bunyi guna bunyi lagu ni. Tu hebat Allah Ta'ala cipta pada kita. Tapi Nabi pesan pada kita, jangan banyak cakap. Jangan banyak cakap. Itu yang saya nak peringat diri saya dan tuan-tuan sekalian. Sebab kita ni suka bercakap. Macam-macam benda kita cakap. Kita sembang. Indonesia dia kata apa? Ngobrol. Ngobrol. Wallahu a'lam. Macam-macam tajuk, macam-macam topik, macam-macam cerita kita boleh buat. Kalau dalam World Book of Record, orang buat macam-macam rekod, Malaysian Book of Record lah, macam-macam. Bersilat 24 jam tanpa henti, kan? Menari 3 hari 3 malam tak berhenti, tidur dengan ular sebulan tak berhenti, macam-macam rekod. Cuba kita buat rekod bercakap, bersembang tanpa henti. Subhanallah. Ramai pakat boleh buat macam-macam tajuk. Hak laki-laki dengan cara dia lah, kopi, teh tarik, rokok, berkotak-kotak, duduk di kedai berjam-jam, pagi, petang, siang, malam. Perempuan, cara perempuan, dengan pelam, cicah, kuah, rojak, lagi laju. Bukan semualah, kan? Yang kita lihat macam tu realitinya. Laki-laki, tajuk laki-laki, perempuan, tajuk perempuan. Laki-laki punya tajuk macam-macam. Dia boleh sembang daripada Mengkuang, lajak pi ke Bagan, pi Penang, satu Malaysia, dia pusing pi, lepas pi Syria, Iraq, Turki, Amerika, Afrika Selatan, semua. Jadi ronda satu dunia dia boleh sembang. Balik main Malaysia, balik cerita pasal bola pula, kan? AFF esok Malaysia masuk final. Dia dah ulah kalah Hasbullah Awang, kan? Taktikal Dollah Saleh ni tak jadi, main cepat sendiri kalah. Hantar tak siapa kita kalah, sebab kita nervous. Tapi kalau main tempat orang, kita berani. Tekanan daripada penyokong sendiri, Ultras Malaya, takut. Dia ulah macam-macam. Esok nak main kat Thailand, tengok. Dia bincang macam-macam, bab bola saja, kan? Siapa buat turun main Kunanlan jadi defender, angkat pi apa nama, macam-macam nak sembang. Saya pun boleh sembang. Habis cerita bola, dia masuk isu politik pula, macam-macam isu lagi banyak. Satu Malaysia punya. Wallahu a'lam. Kalau dia jenis minat kereta, bincang pasal kereta saja, pasal enjin, pasal sport rim, pasal aksesori, dia masuk dengan geng-geng dia. Yang perempuan, macam-macam tajuk, cara perempuan. Bincang masalah anak-anak, kan? Bincang pasal kain tudung, bincang pasal kain Ella, nak raya tahun depan, nak beli tang mana pula, beli siap-siap. Ni pasal Kemboja baru buka kat Kubang Menarong, bila nak pilih, tak pilih lagi. Tuan-tuan, saya duk cerita ni pun dah macam-macam benda saya sebut. Banyak sangat kita cakap, macam-macam. Oleh itu, bagi orang-orang yang beriman, hendaklah ia selalu
menggunakan lidahnya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang maksur, ucapan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, hauqalah, istighfar. Ini semua kita boleh buat. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wa la quwwata illa billah, astaghfirullah. Itu yang maksud, macam-macam ada. Ingat pada Allah Ta'ala. Tapi realitinya daripada pagi tadi sampai lah ni, kita muhasabah diri kita masing-masing. Yang lidah kita duk sebut, duk keluar daripada mulut kita ni, zikir kah? Apakah? Allahu a'lam. Orang beriman kena guna lidah untuk berzikir pada Allah. Kalau tak sempat zikir, nak cakap juga, cakaplah perkara-perkara yang ada hubung kait dengan maslahah agama, yang dapat memberikan faedah dalam meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Ini kita buat kuliah, kita menasihati, tegur menegur, kita bincang masalah-masalah dakwah, masalah-masalah agama, tukar-tukar pandangan. Ini semua akan datangkan maslahah agama kepada kita. Tak apa, zikir juga. Ataupun bercakaplah perkara dunia, tetapi dijadikan wasilah ataupun alatan yang dapat membantu kita untuk menambah apa juga jenis ketaatan kepada Allah. Sembang urusan dunia, cerita pasal gotong royong, cerita pasal kendara, tapi matlamat dia untuk dapatkan redha Allah. Pergi ziarah orang sakit, sembang pasal itu lah, kan? Tapi matlamat dia redha Allah, jadi baik. Ataupun tuan-tuan, kalau tidak mampu juga berbuat demikian, maka pilihan yang kita ada iaitu hendaklah berdiam diri sahaja, jangan banyak bercakap-cakap. Wallahu a'lam. Dan pandangan ulama ini berdasarkan kepada sumber hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Man kana yu'minuna billah, man kana yu'minu billah wal yawmal akhir falyaqul khair aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhirat, falyaqul khair, maka berkata-katalah dengan perkataan yang baik, aw liyasmut, ataupun diam. Dua aja pilihan. Barang siapa iman pada Allah, iman pada Allah, kita faham, kita yakin, kita percaya bahawasanya Allah itu bersifat dengan sifat maha mengetahui, maha mendengar apa segala yang kita nak cakap. Itu dia. Kalau kita sentiasa rasa kita diawasi oleh Allah, percakapan kita, perbuatan kita didengar, dilihat, diketahui oleh Allah, Allahu a'lam, adakah kita sanggup untuk mengeluarkan perkataan-perkataan yang merapu, yang tak baik, yang tak elok, yang keji? Wa na'udzubillah. Itu maksud kita iman pada Allah. Sebarang siapa beriman pada hari akhirat, kita yakin, percaya bahawasanya semua perbuatan, perkataan kita akan dihisab, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Yasin ada satu ayat Allah Ta'ala firman, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Semua hafal dah ni surah Yasin, kan? Pada hari di mana Allah Ta'ala akan mengunci, menutup rapat mulut kita, dan berkatalah tangan kita, dan kaki kita pula akan menjadi saksi atas apa yang telah kita usahakan, kita lakukan ketika di dunia. Dekat dunia ni kalau orang tuduh kita kata aku tak kata, kita boleh mohong, boleh gempak lagi. Tapi di sana Allah tutup mulut tu, tangan kita akan cakap, kaki kita jadi saksi. Subhanallah. Bila kita baca ayat tu, kita beriman dengan hari akhirat, akan ada perhitungan yang macam tu, yang dahsyat. Satu lagi ayat dalam suratul Kahfi
yang kita baca pada hari Jumaat, malam Jumaat, satu ayat yang Allah menyatakan tentang keluhan orang-orang yang menyesal bila diberikan kitab amalannya. Ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Aduhai, celakalah kami, binasalah kami. Kitab apa ni? Tak terlepas daripadanya, yang kecil maupun yang besar. Semuanya ada tercatat di dalam kitab tersebut. Kitab amalan kita. Allah nanti bagi mai. Kita beriman dengan hari akhirat, kita beriman dengan para malaikat, raqib, atid, kiraman katibin, catat semua. Tengok-tengok dapat kitab daripada muka depan sampai muka belakang penuh dengan perkataan-perkataan yang merapu, yang lok-lak, lawak-lawak bodoh, benda-benda keji, zikir sekali-sekala. Wa na'udzubillah min zalik. Orang ni dia akan mengeluh, ya wailatana, celakalah kami, celakalah kami. Tu Nabi pesan, la tuksirul kalama illa bi zikrillah. Jangan kamu banyak cakap, bi ghairi zikrillah, melainkan yang kita cakap itu merupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenyataan yang selalu nampak di depan mata kita, tuan-tuan, ramai manusia, wujudnya manusia yang banyak membuang masa mereka bercakap-cakap perkara-perkara yang tidak faedah, benda yang larak, yang sia-sia. Dalam media, dalam TV, dalam radio, duk cerita mai pasal artis, selebriti, subhanallah. Kan, macam-macam cerita. Kan, bila dah cakap banyak tu dia terlajak. Kadang-kadang terlajak bercakap perkara-perkara yang bercanggah dengan hukum hakam syarak. Dia terlajak. Tak boleh nak kontrol. Dan berani bercakap sambil merendah-rendahkan ajaran agama yang boleh menyebabkan berlakunya kefasikan dan kadang-kadang boleh menyebabkan kekufuran tanpa dia sedar. Ini bencana lisan. Bencana lisan. Tuan-tuan, Pakcik Amik kenal tak Aisyah? Bukan Aisyah binti Abu Bakar, Aisyah and the fan club. Aisyah hak menang juara lagu muzik-muzik tahun 80 berapa dah. Lagu apa? Janji Manismu. Janji Manismu. Lirik lagu tu ada sebut, lidah tidak bertulang, ucapan bisa menghiris kalbu. Betul Allah Ta'ala cipta lidah kita tak ada tulang. Andai kata lidah ni ada tulang, habis patah kena kepok. Kan? Patah kena kepak, masuk uat, patah lidah. Pepatah Melayu kata apa? Kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padahnya. Itu semua cerita pasal lidah, mulut kita. Dengan sebab lidah, lisan kita, Allah Ta'ala boleh redha kita, masuk kita dalam syurga. Bila kita menegakkan yang hak, kita mengajak kepada yang baik, kita mencegah yang mungkar, kita gunakan untuk zikir, istighfar, dakwah, insya-Allah. Tapi kalau kita guna sebaliknya, lidah itu pun akan menyebabkan, mendatangkan kemurkaan daripada Allah Jalla wa Ala. Wa na'udzubillah. Takut cakap banyak, buat pek, tak berhenti. Baik tuan-tuan, Nabi SAW juga ada pesan kepada kita. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari daripada sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Kata Nabi, "May yadmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahul jannah." Barang siapa yang mampu menjamin bagiku apa-apa yang ada di antara dua janggutnya, kan, lihyaihi, dua-dua ni apa dia, mulut lah, dan wa ma baina rijlaihi, apa-apa yang ada di antara dua kakinya, dua celah pahanya, yakni kemaluan, admanu lahul jannah, maka aku jamin baginya syurga. Nabi beritahu,
Siapa boleh jamin dia boleh jaga dia punya lidah dengan kemaluan, Nabi jamin syurga bagi dia. Makna kata ramai manusia yang tergelincir dapat kemurkaan Allah disebabkan dua anggota tadi. Ini kena jaga betul-betul. Kan? Kena jaga betul-betul. Akibat dia hati jadi kerah. Hati yang kerah tuan-tuan adalah hati yang tidak mudah untuk menerima nasihat daripada orang lain. Itu akibat dia. Bila hati tu dah kerah, kita nasihat, tegur apa pun, dia payah nak dengar lah. Dia tak boleh terima. Kan? Kalau ditegur juga, dia selalu akan melenting dan menunjukkan rasa besar diri. Pantang ditegur dan tidak mahu menerima kebenaran yang dibawa oleh orang lain. Buat mailah dalil apa pun, dia tak peduli dah. Sebab hati dia dah kerah. Dia ceritalah buat lagu ni dosa, tak baik, dia tak heran dah. Hati dia dah tak peka, tak sensitif dengan perintah dan larangan-larangan Allah. Dan hati yang kerah juga tuan-tuan, selain daripada dia payah dengar nasihat, dia sentiasa terdorong untuk buat maksiat, dosa serta kejahatan. Dia mudah nak buat jahat, mudah nak buat maksiat, mudah nak buat benda tak elok. Dan yang ketiga, dia juga rasa berat untuk berzikir pada Allah, apatah lagi membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah lain yang difardukan ke atas umat Islam. Andai kata dia semayang pun, yang semayang hanya jasad fizikalnya sahaja, tetapi hatinya merayau-rayau entah ke mana. Kan? Allahu a'lam tuan-tuan. Itu akibat daripada bercakap benda yang lara, yang sia-sia, hati jadi kerah. Bila hati jadi kerah, Tuhan Nabi sebut, wa inna ab'adan nasi minallah qalbul qasi. Orang yang paling jauh daripada Allah, orang yang berhati kerah. Itu impak ataupun kesannya. Walaupun kita kata alah sembang ya, bukan ada apa, tapi ada kesan. Ada kesan. Jadi kita yang terlibat dengan kerja-kerja dakwah, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, kita kena serius. Kita tak boleh main-main. Kita kena bersungguh-sungguh. Dan orang yang berdakwah bersungguh-sungguh ni, dia tak ada masa untuk nak merapu banyak-banyak. Dia tak ada masa untuk lawak lebih-lebih. Sikit-sikit tak apa, lebih-lebih tak boleh. Kan? Sebab benda ni benda serius. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Nah, sekarang ni bukan kata cakap. Depa kata lah ni tak ramai orang cakap dah, semua pakat do sengih seorang-seorang. Kan? Sengih seorang-seorang. Depa kata raya baru ni. Kan, bila balik kampung, jumpa adik-beradik, salam-salam, minta maaf kosong-kosong, kan? Lepas tu pakat buka pendatang ni. Kan, buka pendatang ni, kan, dia seret turun lagi mana boleh seret, dia seret. Dah habis seret, dia buka grup lain pula. Ada grup lain ada seret pula, seret. Kan? Kita tengok benda ni ya. Ini pun satu benda yang kadang-kadang boleh jadi melalaikan kita. Jadi kalau kita nak buat grup pun, pastikan grup kita tu grup yang ada manfaat, faedah. Dari segi dakwah, dari segi nasihat, tazkirah, perkongsian ilmu, silakan. Tapi kita buat grup, orang jemput kita masuk grup tu, tengok-tengok grup tu tak ada cerita lain. Duk main hantar gambar bukan-bukan, gambar tak senonoh, cerita lawak-lawak bodoh kan. Tak sah. Kita keluar lebih baik. Kalau kita boleh duduk dalam grup tu, kita hantar balik nasihat tazkirah, tak apalah. Tapi kita yang duk kenal tazkirah dengan mereka, lebih baik elakkan. Ni pun bencana juga ni, benda ni. Dia tak guna mulut, tapi dia guna jari-jari dia. Duk tekan macam-macam huruf, buat perkataan-perkataan, punya pulun nak bagi orang gelak. Kan? Kalau dalam pertandingan Maharaja lawak, guna lidah dia, kerah otak, akal dia, fikir macam-macam, macam mana aku nak buat nak bagi orang gelak, nak bagi orang seronok, nak bagi orang terhibur, sedangkan dia sendiri menderita hatinya. Dia mujahadah, sungguh-sungguh dia mujahadah juga, tapi ke arah yang lain. Tak mau. Dia gunakan otak dia, fikir macam-macam, nak bagi orang gelak. Jangan. Rugi lah. Tuan-tuan. Jadi kita jangan jadi macam tu. Kita fokus dengan dakwah kita. Tiap-tiap hari fikir, apa aku nak sampaikan kepada saudara-saudara
ataupun prospek-prospek dakwah kita. Kan, kalau kita terlibat dengan benda ni pun tak ada masalah. Satu hari satu hadis, satu hari satu ayat Quran, satu hari satu sirah, kita post masuk, hantar. Kan. Tapi lah ni passion orang duk hantar macam tu juga, tazkirah. Memang kat bawah tu orang yang kedekut ialah orang yang tidak post benda ni pada orang lain. Ni semua isu-isu ni menguntungkan syarikat-syarikat telekomunikasi. Memang betul kan? Kita nak kongsi bila kita yang untung syarikat telekomunikasi lah kan. Kalau benda tu baik tak apalah, kalau benda tu benda yang tak baik, hadis palsu pula tu, kita kena stop. Ini masalah yang berlaku hari ni. Baik, jadi orang yang terlibat dengan kerja dakwah dia kena serius. Dia tak boleh cakap merapu, tak boleh cakap bukan-bukan, tak boleh lawak banyak-banyak sangat. Kita kena serius. Bila pendakwah pun jadi lagu tu, hati keras, payah. Apatah lagi perbuatan dia itu akan dicontohi, diikuti oleh mad'u dia, wa na'udzubillahi min dzalik. Semua pakat jadi lagu tu. Tuan-tuan, melihat kepada realiti hari ini, kerja dakwah kita menuntut kita untuk kita melipat gandakan usaha kita. Saya terlupa nak buat mai saya punya buku nota. Kemarin dulu di Mengkuang saya cerita dah. Kemarin dulu ke minggu lepas, di Masjid Mengkuang saya cerita dah. Semalam di Surau Matang Perangan saya buat mai statistik ataupun data terkini. Satu soalan yang diajukan kepada Menteri Pembangunan Wanita, timbalan dia Datuk Seri Paduka Chiu Mei Fan. Soalan dalam parlimen baru-baru ni, orang tanya ada berapa jumlah bilangan anak tidak sah taraf. Ni bahasa baru, bahasa lama dia panggil berapa jumlah bilangan anak luar nikah. Saya tak bermain buku tu, tapi adalah yang saya ingat sikit-sikit. Dia jawab pada tahun 2009 sahaja. 2009 dalam negara kita ada 52,378 orang. 52,378 orang anak tidak sah taraf yang didaftarkan di Jabatan Pendaftaran Negara. Itu tahun 2009. Berapa? 52,378. Itu yang daftar. Yang tak daftar, family malu, tak kerti nak daftar ke apa, tak tahu, senyap gitu ya. Ataupun yang beranak-beranak pergi lempak buang tanam mana-mana, wallahu a'lam. 2009. 2010 bertambah 52,900 lebih. Saya tak ingat, saya tak buat buku tu. 2011 naik 53,000, naik 1,000 lebih. 2012 58,000 lebih. 4 tahun tu saja kalau campur-campur ada dekat 215,000 orang anak luar nikah dalam negara kita. 215,000 orang. 2013 daripada bulan 1 sampai bulan 6 penggal pertama tahun tu ada 14,000 dah. Bulan 7 sampai 12 dia tak dan kira lagi sebab beranak ramai hak beranak hujung tahun. Sebab projek awal tahun dia beranak hujung tahun lagi ramai. Wallahu a'lam. 2014 nak tanya lagi. Tak habis lagi. Subhanallah. Itu fakta yang sangat menggerunkan kita. Anak luar nikah, anak tidak sah taraf. Kita kata purata setahun 52,000. 52, 53, 58, lepas ni wallahu a'lam. Apa punca benda tu berlaku? Apa punca? Perzinaan, hubungan laki-laki perempuan tanpa ikatan yang sah. Wallahu a'lam. Sebelum perzinaan, punca dia ikhtilat ataupun pergaulan bebas tanpa batasan, tanpa kawalan kedua ibu bapa. Sebelum pada tu lagi, mungkin kita boleh kata yang boleh attract, boleh tarik antara laki-laki perempuan ni mungkin disebabkan apa dia? Aurat yang tidak ditutup dengan sempurna. Kan? Strategi syaitan iblis untuk menggoda manusia.
Dia hias dengan pakaian-pakaian yang menarik orang lain, pakai wangi-wangian yang melampau, berlaku pergaulan bebas, berlaku perzinaan, akhirnya jadi hak tu. Nanti lain kali ada masa saya buat main video, tuan-tuan boleh tengok gambar-gambar. Dia pasang slide kat sini. Allahu Akbar. 52,000 setahun tu bukan jumlah yang sikit, tuan-tuan. Stadium Batu Kawan campur Stadium Bandaraya tak celui. Bukit Jalil celui. Bukit Jalil boleh masuk 90,000 orang. Tapi kalau campur 4 tahun tu, wallahu alam. Budak-budak tu lah ni baru umur 5-6 tahun, 4-5-6 tahun. Allahu Akbar. Itu satu. Yang kedua, yang ketiga saya tak bawa tu, payah nak ingat. Yang berlaku di negeri Pahang pun sama juga. Polis unit di sebelah bahagian jenayah seksual. Dia cerita, ada 100 lebih kes rogol yang berlaku di Pahang tahun ini, bulan 1 sampai bulan 10. Kes rogol 100 lebih. Saya tak ingat, saya tak bawa, sayang rugi. Kes cabul kehormatan, kes liwat, kes buang anak, dera, tu di Pahang. Dan dia kata fakta tu menunjukkan penurunan kadar jenayah sebab tahun lepas lagi ramai. Itulah ayat-ayat yang sampul. Di Pahang, kes rogol saja 100 lebih, bulan 10 bulan yang pertama. Di negeri Sarawak, Datuk Fatimah Abdullah, Menteri Pembangunan Wanita Negeri Sarawak, berlaku 120 kes anak gadis yang umur dia 10 tahun hingga 14 tahun, darjah 4 sampai tingkatan 2, yang hamil luar nikah. Tahun ni saja, bulan 1 sampai bulan 10. 120 orang, negeri Sarawak sahaja, darjah 4 sampai tingkatan 2. 120 orang mengandung luar nikah. Yang umur 15 sampai 17, 1,700 lebih. Yang umur 18, 19, lebih kurang tu juga, 1,000 lebih. Saya tak buat main data tu, tidak, saya cerita kat tuan-tuan secara detail. Di Sarawak. Allahu Akbar. Kalau kita kira pula statistik dari segi kaum ataupun jenis agama, tak lain tak bukan orang kita. Kita lah majoritinya. Tuan-tuan, sandar soal yang cukup besar, apa punca benda ni berlaku? Apakah usaha-usaha dakwah, tarbiyah, pendidikan yang dilakukan oleh semua agensi-agensi kerajaan, swasta ataupun para pendakwah tidak berhasil, tidak berjaya? Wallahu a'lam. Kita fikir sama-sama. Tadi mula-mula kita ajak sama-sama zikir, dan ni kita ajak sama-sama fikir. Banyak zikir dan banyak fikir. Zikir saja tak fikir tak jadi. Fikir saja tak zikir pun tak kena. Kena ada dua-dua bagi seimbang. Ingat dekat Allah, lepas tu fikir apa kita nak buat. Apa kita nak buat, tuan-tuan? Jadi saya ajak diri saya dan tuan-tuan sekalian, kita muhasabah dengan situasi yang berlaku pada hari ini. Andai kata kita masih lagi selesa dengan keadaan kita, tuan-tuan tengok, tajuk kitab ni kita tukar. Kitab ni tajuk dia Siapa Kita 10 Tahun Lagi. Ni kitab motivasi lah, kan? Kitab motivasi, siapa kita 10 tahun lagi. Kalau hari ni gaji kita banyak ni, lagi 10 tahun macam mana? Lah ni pangkat biasa, lagi 10 tahun pangkat apa? Ni motivasi. Tapi tukar tajuk dia, bagaimana Islam di negara kita 10 tahun lagi. Kalau fakta-fakta tadi kita ambil pakai hari ni, lagi 10 tahun Islam dalam negara kita, pemuda-pemudi, remaja-remaja Islam, apa jadi? Budak-budak tu akan membesar. Benda tu dah berlaku. Jadi apa tindakan yang diambil oleh pihak-pihak yang ada autoriti untuk terus membela nasib mereka? Yang dibuang, yang dikutip, yang dipelihara di rumah-rumah kebajikan, yang mana esok nak menikah, nak kahwin apa semua jadi kacau bilau, berwalikan hakim apa semua ni, dengan jumlah yang cukup ramai. Kita pun orang main minang anak kita kena tanya balik satu-satu. Mereka tu tak berdosa, tak salah. Tapi zina ni Nabi larang, yang Allah larang sebab dia merosakkan
nasab dan keturunan umat manusia. Bencana ni, balak. Mungkinkah atas kelalaian kita, kealpaan kita yang terlalu sibuk berpolitik kepartian? Mungkin Allahu a'lam. Kan? Berbelah tahun, berpuluh tahun duk buang masa, duk pimai, dakwah tak buat. Ada dakwah tu ada, tapi tak sungguh-sungguh. Kita ada banyak agensi, Jabatan Kemajuan ada, Yayasan Dakwah ada, Institut Kefahaman ada, Majlis Agama ada, Mufti pun ramai, Ustaz-ustaz lagi ramai. Tapi mana api semua? Dengan fakta yang kita ada, dengan apa yang kita ada, tak seimbang nampak gayanya. Wallahu a'lam tuan. Jadi kita nak buat apa lah ni? Nak buat apa lah ni? Saya bila ada kuliah di masjid-masjid, surau, tempat lain, saya habaq lagu tu lah. Kita seronok dengan perkembangan mutaakhir. Apabila semua masjid-masjid, surau diimarahkan dengan majlis ilmu. Pilih masjid mana pun, tiap-tiap malam full. Kalau tuan-tuan ada link dengan zon kuliah ataupun apa nama, dia hantar satu malam tu berpuluh-puluh tempat boleh pergi mengaji. Mau tak mau lah. Dan kalau kita tengok jadual pengajian kitab di masjid-masjid komplit. Tak pergi mengaji Mesir tak apa, duduk masjid tu lah. Hari ni kitab tafsir, esok kitab akidah, lusa kitab apa hadis, lepas tu kitab sirah, lepas tu kitab macam-macam kitab lah. 30 malam 30 kitab. Ada tak ustaz ajak kitab yang sama? Tak ada. Mesti kitab lain-lain. 30 malam mengaji di masjid, 30 kitab, 30 ustaz. Seronok mengaji, istiqamah. Tapi lepas kita mengaji, kita nak buat apa dengan ilmu yang kita dapat? Akidah ni benda yang simple. Kita faham, terus kita buat amal. Kita yakin. Ibadah, kita belajar ibadah yang sahih mengikut petunjuk Nabi, kita beramal. Tapi bila kita belajar tafsir, kita belajar mahfum hadis, syarah hadis, kita belajar macam-macam jenis fiqh, kan, macam-macam fiqh, macam-macam teori, macam-macam ni semua, kita nak praktik benda tu bila? Dah 30 malam duduk mengaji, tak ada masa dah nak berdakwah. Ini kita fikir sama-sama. Andai kata semua qaryah ambil peranan, satu qaryah satu malam, duk ada berapa puluh qaryah buat kerja dakwah dalam qaryah masing-masing, ataupun kita bergabung bagi ramai sikit, pilih mana-mana tempat sasaran. Sebab yang mari mengaji di masjid surau ni, kita tak paksa mereka sendiri mai. Memang ada kesedaran nak menuntut ilmu, nak mengambil ilmu dan faham tentang kelebihan menuntut ilmu. Kan? Tapi prospek-prospek yang ada berkeliaran di merata-rata tempat, siapa yang nak sampaikan ilmu dan dakwah kepada mereka? Kita dah sebut banyak kali dah cerita-cerita orang dulu lah, bagaimana Hasan Al-Banna sanggup berdakwah di kedai kopi, masuk disko. Dia buat, kita lah ni banyak dalam ni lah keyboard warrior. Pantau orang jawab, kita balas pompang. Pergi kedai kopi pun pompang bopek kan, kena rokok, kena tarik balik rumah lena. Esok pergi sembang pula. Pagi-pagi lepas subuh buka ni tengok tarik komen. Apa pun tak buat. Allahu Akbar. Tuan-tuan, dakwah. Setiap kali saya main, saya cerita dakwah. Kita dengan manhaj kita nak manhaj ahli sunnah wal jamaah. Musuh kita banyak macam-macam jenis. Kan, hak ni. Musuh yang nyata terang dan jelas, Yahudi, Nasara. Kan, tak pernah duduk diam depa ni. Depa dengan cara depa, ghazwatul fikri, serangan melalui pemikiran.
Umat Islam hari ni seolah-olah dah kena injection, bius, ubat pelali. Dia bengong orang lali, orang buat apa. Kan? Bagi kuih raya, bagi ni dia lali. Dia dah selesa dengan keadaan dia dan dia tak fikir tentang nasib umat Islam, apatah lagi nasib generasi akan datang. Tuan-tuan ingat kata-kata Syed Qutb rahimahullah. Syed Qutb rahimahullah, kata-kata yang terkenal dia kata apa? Bukan kita yang memulakan perjuangan ini dan bukan kita yang akan mengakhirinya, tapi kita semua adalah salah satu daripada mata rantai perjuangan. Rantai kan duk sambung-sambung lagu tu. Bukan kita di pangkai, bukan kita di hujung, tapi kita tengah-tengah, kita duk sambung. Kita sambung. Kita cerita pasal zaman Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama salaf sampai pada ulama-ulama mutaakhir. Mai zaman kita. Kita sambung rantai tu, sambung dan kita kena pastikan lepas ni kita tak ada, kita balik bertemu Allah, anak kita, cucu kita akan sambung rantai tu sampailah kiamat. Kita bimbang takut-takut mai zaman kita rantai tu putih, berterabur habis semua. Berterabur habis semua. Jenuh nak sambung balik bukan senang. Jadi saya cerita ni semua kita relate balik dengan fiqh aulawiyat yang kita belajar. Fiqh kefahaman tentang prioriti, keutamaan. Lah ni apa prioriti kita? Pening tu nak atak balik. Apa prioriti kita yang sebenar? Allahu akbar. Apa prioriti kita? Kita boleh senarai macam-macam jenis maksiat, macam-macam jenis dosa, macam-macam kemungkaran. 1, 2, 3, 4. Tengok-tengok ada 20. 20 banyak sangat. Kita bos 10 sudahlah. Bos 10. Yang pertama, banyak syirik, khurafat, tahyul. Yang kedua, ramai orang tak semayang. Yang ketiga, ramai orang buat zina, maksiat. Yang keempat, arak, judi. Yang kelima, gangsterism, vandalism. Yang keenam, dadah, rokok. Yang ketujuh, pergaulan bebas. Yang ke-8, hedonisme. Yang ke-9, kita boleh senarai. Baru ni saya buat bengkel tu dekat anak-anak kita di Masjid Kapitan Keling. Saya tunjuk gambar-gambar realiti umat Islam masa ini. Saya bagi 10 kumpulan. 10 kumpulan, saya buh nama kumpulan sahabat-sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga. Kumpulan Abu Bakar, kumpulan Umar, kumpulan Osman. 10 kumpulan. Tiap-tiap kumpulan saya bagi satu masalah. Hampa tolong fikir masalah syirik, khurafat. Hak ni tolong fikir masalah orang tak semayang. Hak ni fikir masalah dadah, rokok. Hak ni fikir masalah zina. Hak ni fikir masalah hiburan melampau. Hak ni fikir masalah gangster. Cari apa punca. Yang kedua, bagaimana nak mengatasinya. Yang ketiga, siapa nak buat kerja tu. Mereka fikir. Kita pun kalau kita buat lagu tu, Allahu akbar. Sebab tu kita nak bagi ada usrah. Benda-benda lagu ni kita bincang dalam usrah. Sama-sama kita lontarkan idea, pandangan. Kemudian kita bahagi tugas, kita pakat buat. Hari Sabtu ni ada program ngaji kan? Dakwah. Berapa ramai yang nak pergi? Kan? Macam-macam. Dakwah ni tuan-tuan, kewajipan semua umat Islam yang mengucap 2 kalimah syahadah. Semua kena buat. Laki-laki, perempuan, tua atau muda kena buat. Di mana bumi dipijak, di situ Islam kita kena ajak. Di mana bumi dipijak, di situ Islam kita kena ajak. Kalau kita duduk berdakwah dalam lingkungan kita saja, kita dah rasa okey dah, kemas dah semua. Tuan-tuan, masa kita tak lama, lepas ni kita akan pergi kembali bertemu dengan Allah. Tinggal anak-anak cucu kita nak sambung kerja kita. Boleh cari siap-siap tak kita punya pelapis-pelapis nak menghadapi ancaman musuh tu kita cerita masalah, tak cerita musuh dalaman, musuh luaran, musuh apa semua ni kan. Ancaman-ancaman Yahudi, Nasara, missionaries, apa semua ni, geng-geng hak menyeleweng ni. Allahu akbar.
Penolong kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Ingat ayat Allah, in tansurukum, in tansurukum, macam mana ayat tu? Ingat tak? Jika kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Baik tuan-tuan, dakwah yang kita terlepas pandang, kita buat tapi masih belum ke tahap maksimum. Kalau kita kata 100% itu, in tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Lupa ayat tu. In tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu dan Allah akan meneguhkan, menguatkan, menetapkan kaki-kaki kamu. Ini janji Allah. Ihfazillah yahfazka. Kamu jaga perintah larangan Allah, Allah akan jaga kita semua. Tuan-tuan, yang kita heran, kenapa benda ni, sindrom kelesuan ni berlaku kepada umat Islam, sedangkan pada kita ada jaminan janji-janji Allah daripada Al-Quran dan hadis yang sahih. Sebaliknya, kelompok-kelompok yang sesat, kelompok-kelompok yang kita katakan mereka ini kufur kepada Allah, menyeleweng, mereka pula bersungguh-sungguh untuk menyebarkan kefahaman, keyakinan mereka. Yahudi dengan cara Yahudi, Nasara, missionaries Kristian, dia target, dia uruskan kerja dakwah dia berdasarkan matlamat yang dia nak capai. Termasuk juga Syiah hari ni. Syiah pun buat target, dalam masa 5 tahun berapa persen Indonesia akan jadi Syiah. Dia target. Tuan-tuan, memanglah Nabi sebut kita semua ni ghuraba sikit. Tapi usaha kita untuk menyampaikan, menyebarkan dakwah tu kita kena buat sampailah ke penghujungnya. Allah tak akan tanya hasil, tapi Allah akan tanya kita buat ataupun kita duduk saja. Kan? Mentaliti seorang dai pendakwah, dia kena ada rasa apa tuan-tuan? Ada rasa simpati, kasihan pada saudara-saudara dia. Dia nak semua orang jadi baik macam dia baik. Dia nak semua orang beriman macam dia beriman. Kalau boleh, dia nak ajak semua manusia untuk mentauhidkan Allah. Ani a'budullaha wajtanibut taghut. Itu tugas para rasul. Kita sambung, ajak manusia sembah Allah, menjauhi taghut. Tentang balasan syurga, pahala, itu kita serah pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Brother Kamaruddin, pengarah IPSI, dia pernah berdakwah di Masjid Incheon, Korea. Bila dia keluar daripada masjid tu, dia ajak satu orang nyonya Korea tu kepada Islam. Nyonya Korea tu tanya dekat dia, kalau aku masuk Islam, apa yang aku dapat? Kalau aku masuk Islam, aku dapat apa? Haji nak kata apa? If I choose to be a Muslim, kalau aku pilih nak jadi seorang Islam, apa aku dapat? Kita dah Islam dah tuan-tuan. Kita jangan tanya apa kita dapat, tapi kita tanya balik apa yang kita nak bagi pada Islam. Allah bagi pada kita macam-macam dah. Allah nama dia Al-Wahhab, Maha Pemberi. Macam-macam Allah bagi kita. Lah ni kita pula nak tanya balik kat kita, apa yang kita boleh bagi pada agama kita. Tapi yang tanya tadi tu orang bukan Islam. Dia kata, kalau aku masuk Islam, apa yang Tuhan Allah kamu boleh bagi pada aku? Aku tengok orang Islam sendiri pun dah kelang kabut macam-macam. Main bola pun nak pukul orang. Orang Vietnam komunis tak pukul pun. Tentu dah kalah dah. Kan? Lepas ceramah pun sampah belambak, tak kutip. Hak tu pun dah kalah dah. Hisap rokok lah kereta buang kot tingkap. Hak tu pun dah kalah dah. Apa yang Allah nak bagi kat aku kalau aku masuk Islam? Jawab apa? Allahu Akbar. Jawab apa? Jawab syurga. Allah nak bagi syurga. Sebab masuk Islam ni dia ta'abbud. Apa Allah suruh kita kena buat, apa Allah tinggal. Adalah tugas-tugas, sebab Allah nak uji kita. Allah nak uji kita. Susah balik hari ni.
Jadi kalau nak kenal Islam, kenallah daripada sumbernya Al-Quran dan hadis. Tengok dekat orang dia, habis. Hak tu kita kalah. Itu yang melambatkan usaha dakwah kita daripada orang Islam sendiri. Jadi untuk orang bukan Islam kita dakwah, untuk yang dah Islam kita kena mempergiatkan usaha tarbiyah. Ini yang disebut oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, tashfiyah dan tarbiyah. Ingat perkataan ni, tashfiyah dan tarbiyah. Dan dia pun ikut kepada apa yang Nabi buat. Tashfiyah, tarbiyah. Nabi tashfiyah di kalangan jahiliyah, mengeluarkan daripada kegelapan jahiliyah kepada cahaya Islam. Tashfiyah, murnikan balik akidah mereka. Dan Nabi tarbiyah mereka dengan Quran dan Sunnah menjadi sehebat-hebat manusia. Khairu ummatin ukhrijat linnas. Lah ni zaman kita, waktu kita pula. Allahu akbar, wallahu a'lam. Lepas setengah dah. Saya rasa cukup takat tu. Tuan-tuan, bulan depan ada rezeki saya buat main gambar, kita tengok realiti yang berlaku. Dan wallahu a'lam, saya minta maaf salah silap. Moga ada iktibar, boleh kita ambil malam ni. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la